Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya kita sama-sama diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita solat maghrib secara berjemaah, dan kemudian kita teruskan dengan perbincangan. Mudah-mudahan kiranya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kalau pada hari ini boleh tahan jugalah panas, sangat-sangat panas dan sebagainya cuacanya. Dan pada minggu lepas saya balik ke Kelantan. Suasana ataupun cuaca di sana berbezalah sedikit. Kalau waktu malam itu sangat-sangat sejuk dan kita tak guna pun kipas. Kalau guna kipas itu pun kena guna selimut dan sebagainya. Jadi berubah, cerita bahawa dunia pada hari ini berubah daripada satu keadaan dengan keadaan yang lain. Suasana pun kalau kita lihat pada hari ini pun keadaan manusia, keadaan alam ini pun berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau kita lihat banjir yang ada sekarang ini pun berlaku, kadang-kadang banjir, kadang-kadang kita lihat kalau dahulu banjirnya pada bulan 11, 12, 10, 11, 12, tapi sekarang ini dah tak kira masa. Bulan 1 pun banjir, bulan 3 pun ada banjir, tempat yang tak pernah banjir pun banjir. Dan kalau kita lihat dengan musim buah-buahan pun bukan setakat peredaran masa dan sebagainya, buah-buahan pun sekarang ini pun sudah berubah. Kalau dahulu kita ada musim buah, sekarang ni pun susah dan kita nak letak berapa bulan berapakah musim buah itu. Kalau ni bangi kita ni, kalau durian itu sepanjang tahun ada, daripada awal tahun sehinggalah akhir tahun boleh makan buah durian. Dan bahkan buah-buah lain pun, rambutan pun kadang-kadang satu pokok itu 2 kali berbuah dan sebagainya. Jadi itu nak cerita bahawa kehidupan dunia pada hari ini berubah. Kehidupan pada hari ini menunjukkan sebagai tanda kepada kita dah hampir kepada penghujung kepada kehidupan kita. Bukan setakat kita kata buah-buahan saja yang berubah, ikan di dalam air pun juga berubah. Sebagaimana kawan saya baru ini, dia pergi memancing. Saya tengok dia buat umpan memancing itu, dia gunakan roti Buddha, bukan roti yang biasa, roti gardenia yang mahal tu. Ikan pun sekarang ni pun tak mahu dah yang murah, nak makan yang mahal-mahal, makan roti gardenia. Begitu juga pada satu hari saya terlihat dia buat umpan menggunakan serai dan juga daun 50. Kata nak buat apa, nak buat tom yam ke? Tak ada, nak buat umpan memancing. Rupanya ikan sekarang pun dah makan tom yam, dah pandai makan tom yam dah. Nasib baik tak makan sup daging, sup tulang, sup ekor apa lagi lah. Tapi itulah yang berlaku sekarang ni. Maka saya kata, dah pelik sekarang ni, ikan pun dah makan roti, dah makan serai apa, kemudian daun 50. Dia kata kawan dia lagi lah, dia kata dia campurkan umpan itu dengan madu. Ada yang lebih teruk lagi, dia kata campur dengan ubat batuk pun ada. Batuk dah tak dengar pun, sihat-sihat ikan dan sebagainya, tak batuk, dengan rupanya makan ubat batuk dan sebagainya. Jadi nak cerita bahawa kehidupan sekarang ini, kalau kita lihat suasana bagaimana, kalau baru-baru ini kita dihebohkan dengan tempat yang di Kairah turunnya salji, di Mesir yang panas sebagainya. Jadi dunia pada hari ini kalau kita lihat berlakunya perubahan-perubahan yang berbagai, yang biasanya berlaku tidak berlaku, yang tidak biasa berlaku. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang dan sebagainya, semuanya berubah. Menunjukkan kepada kita bahawa kita sebenarnya sudah hampir dengan
akhir zaman dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak berlaku, memerlukan kepada kita keteguhan keimanan kita kepada Allah SWT supaya kita mendapat husnul khatimah di penghujung kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak sambung kepada perbincangan kita berkaitan dengan kitab Furu' al-Masail, yang mana kalau tak silap kita sambung pada muka surat 444, iaitu imam terlupa membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Dah baca belum ni? Belum. Rasanya kita sambung pada muka surat 444, iaitu pada perbincangan berkaitan dengan imam terlupa membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Imam yang mengimamkan salat Jumaat terlupa ayat, lalu dibaca pada rakaat pertama surah Al-Munafiqun, atau dia lupa untuk membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, apakah hukumnya? Jadi dia tanya kepada kita, bagaimana kalau imam lupa baca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, ataupun kalau dia baca surah Al-Munafiqun pada rakaat yang pertama, apakah hukumnya? Dan kita sekarang ini sedang membincangkan perkara-perkara yang sunat pada hari Jumaat, termasuklah baca surah Al-Jumu'ah, baca surah Al-Munafiqun merupakan perkara yang sunat. Tapi dalam persoalan ini dia tanya apakah hukumnya kalau kita lakukan sedemikian. Memang kalau dahulu kita baca surah Al-Jumu'ah, kemudian baca surah Al-Munafiqun, dan biasanya dibacakan itu dengan kalau ini pada hari salat Jumaat, begitu juga pada awal subuh kita baca dengan surah Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin, surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Tapi yang berlaku biasanya kita potong-potong, dan sekarang ini banyak yang kita potong-potong. Kalau dahulu memang baca secara sempurna, kalau surah As-Sajdah itu satu surah, kemudian rakaat yang kedua baca surah Al-Insan satu surah. Tapi yang berlaku sekarang ini kadang-kadang ada yang buat pada rakaat yang pertama separuh daripada surah As-Sajdah, kemudian rakaat yang kedua sambung balik surah As-Sajdah. Ada yang buat surah As-Sajdah secara sempurna, manakala surah Al-Insan baca secara separuh. Banyak yang separuh-separuh yang kita buat sekarang ni. Kalau zikir dahulu memang panjang. Kalau di kampung-kampung ada masih ada lagi lah, setengah-setengah kampung, setengah-setengah tempat dan sebagainya zikir, terutamanya maghrib, disambung lagi dengan amanah Rasul, kemudian disambung lagi dengan syahidallahu annahu la ilaha illa. Kalau generasi dahulu memang mereka ingat ayat-ayat amanah Rasul dan sebagainya, tapi generasi baru ni rasanya sukalah mereka, sebab dahulu kadang-kadang kita ingat kerana kita selalu dengar orang baca amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun, kemudian syahidallah dan sebagainya. Jadi kita ingat ayat-ayat tersebut. Kemungkinan generasi-generasi akan datang, ayat amanah Rasul pun kemungkinan mereka sudah tak ingat. Sedangkan ayat itu kandungannya begitu bermakna sekali kepada kita, menunjukkan kepada kita keimanan kita kepada para Rasul dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan pada subuh hari Jumaat dan juga hari Jumaat. Kalau sekarang ni, kalau di sini pun kalau baca surah Al-Jumu'ah ni, makmum kata imam ni panjang ni tak. Biasanya baca sekarang ni yang pendek-pendek saja, yang ringkas-ringkas saja. Sekarang ni kalau zaman Rasulullah, memang Rasulullah ini dia panjangkan salat, dia ringkaskan khutbah. Jadi sekarang ni yang berlaku panjang khutbah, kadang-kadang terlalu ringkas salat dan sebagainya. Tapi di sini perbincangan kita berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Jawapannya ialah disunatkan membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat kedua sebagai gantinya jika dia lupa membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Kalau dia baca surah Al-Munafiqun pada rakaat yang pertama, maka pada rakaat yang kedua itu dibaca dengan surah Al-Jumu'ah.
maka bolehlah dihimpunkan surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua, supaya tidak sunyi solat Jumaat daripada membaca kedua-dua surah tersebut. Jika dia kata pada rakaat yang pertama dia lupa nak baca surah Al-Jum'ah, lupa nak baca surah Al-Munafiqun, dia kata pada rakaat yang kedua di sini kita boleh himpunkan satu rakaat itu kita baca surah Al-Jum'ah dan juga baca surah Al-Munafiqun. Jadi membaca kedua-dua surah tersebut pada salat Jumaat bukanlah perkara wajib, bahkan disunatkan sahaja. Sebagaimana Rasulullah dia salat, dia baca pada rakaat yang pertama surah Al-Jum'ah, pada rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Jadi kita pada hari ini kalau nak ikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kita baca surah Al-Jum'ah pada rakaat yang pertama, surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Walaupun begitu, kalau kita tak baca surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun, tiada masalah, kerana baca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun ini adalah perkara sunat. Kalau kita baca lebih elok lagi lah, lebih baik lagi untuk salat Jumaat kita. Kemudian yang seterusnya, bertayamum untuk mengangkat hadas dan mandi sunat Jumaat. Orang yang berjunub pada hari Jumaat dituntut supaya segera mengangkat hadas janabatnya, iaitu mandi wajib, dan pada hari itu dia juga dituntut supaya melakukan mandi sunat. Namun sekiranya dia tidak boleh menggunakan air, mungkin disebabkan demam atau sebagainya, adakah memadai baginya dengan hanya satu tayamum sebagai menggantikan air dengan niat untuk mengangkat hadas janabatnya dan juga menggantikan mandi sunat? Kerana sebagaimana yang kita maklum bahawa tayamum ini untuk amalan fardu hanya sekali tayamum untuk satu amalan fardu, satu solat fardu. Contohnya setiap kali nak solat, contohnya solat asar, zuhur, setiap kali mestilah bertayamum bagi solat bagi yang fardu, solat fardu. Jadi bagaimanakah jawapannya kalau seorang itu dia berjunub, tiba-tiba dia tak boleh guna air? Bagaimana yang harus dilakukan oleh mereka yang sedemikian? Maka katanya mengenai masalah tersebut diperdebatkan dengan panjang lebar oleh para ulama kita, dan kesimpulannya, jadi dia bawa kepada kita hanya kesimpulan daripada perbincangan para ulama terhadap perkara ini, memadai satu tayamum dengan niat untuk kedua-duanya. Dia kata memadai dengan satu tayamum untuk kedua-duanya bagi yang fardu dan yang sunat. Boleh hanya menggunakan dengan satu tayamum saja, tapi bagi satu fardu satu tayamum. Manakala bagi yang sunat boleh kita gunakan satu tayamum untuk 2-3 perkara yang sunat. Tapi di sini yang disebut di sini bagaimana mandi junub dengan mandi sunat. Kalau kita gabungkan dengan satu tayamum saja untuk kedua junub dan sunat, mandi sunat itu, bagaimana? Dia kata memadai dengan satu tayamum sahaja. Kemudian yang seterusnya, niat tayamum untuk mandi sunat Jumaat. Adakah memadai niat tayamum menggantikan mandi sunat hari Jumaat dengan hanya menyebut nawaitu tayammuma badalal ghusli, yang bermaksud sahaja aku bertayamum menggantikan mandi? Jadi adakah memadai kita hanya menyebut nawaitu tayammuma badalal ghusli untuk kita tayamum menggantikan mandi? Jadi jawapannya tidak memadai dengan niat tersebut, kerana tidak dinyatakan tujuannya. Jadi tak boleh dalam niat itu tidak dinyatakan tujuan apakah kita tayamum. Jadi yang sepatutnya kita sebut ialah nawaitu tayammuma badalan anil ghusli al-jum'ah. Maksudnya sahaja aku bertayamum sebagai ganti mandi sunat hari Jumaat. Dia kena sebut tujuan apakah kita tayamum, iaitu untuk mandi hari Jumaat. Begitu juga kita boleh dengan niat yang lain. Contohnya nawaitu tayammuma lituhril Jum'ah, sahaja aku bertayamum bagi menyucikan diriku pada hari Jumaat. Ataupun
nawaitu tayammuma tuhran lil Jum'ah. Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Jadi dalam niat tayamum tersebut, kita mesti menyebut tujuan daripada mandi. Tak boleh kita hanya menyebut hanya tayamum sebagai ganti kepada mandi saja. Tak boleh. Mesti sebut tujuan. Mandi apa? Mandi hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat, ataupun pada hari Jumaat dan sebagainya, dengan kita menyebut tujuan daripada mandi tersebut, barulah dikira tayamum kita pada hari tersebut. Walaupun tidak diniatkan dalam hatinya sebagai menggantikan mandi. Jadi itu berkaitan dengan tayamum untuk mandi sunat Jumaat. Kemudian yang seterusnya, pakaian putih untuk ke masjid pada hari Jumaat. Pakaian yang paling baik untuk ke masjid pada hari Jumaat ialah pakaian yang berwarna putih. Apakah yang dimaksudkan dengan putih itu keseluruhannya, atau hanya memadai sebahagiannya seperti baju sahaja yang berwarna putih, atau kain berwarna putih, manakala bajunya berwarna lain? Jika sekiranya bertembung hari Jumaat dengan hari raya, manakah yang patut diutamakan antara keistimewaan hari Jumaat berpakaian warna putih, atau keistimewaan hari raya berpakaian cantik dan lawa? Jadi sini ada dua persoalan yang besar. Yang pertama berkenaan dengan pakaian putih pada hari Jumaat. Bagaimanakah? Adakah warna putih itu untuk keseluruhan pakaian kita? Bajunya putih, kopiahnya putih, kainnya putih, semuanya putih, ataupun hanya sebahagiannya sahaja? Contohnya kain warna lain, baju warna putih, kopiah warna lain, ataupun baju kain warna lain, kopiah putih dan sebagainya. Itu yang pertama. Manakala soalan yang kedua, kalau berlaku bertembung antara hari Jumaat dengan hari raya, yang manakah patut kita utamakan? Adakah utamakan hari Jumaat dengan berpakaian putih, ataupun kita utamakan hari raya dengan kita berpakaian cantik, lawa dan sebagainya? Sekiranya keseluruhan pakaian berwarna putih adalah lebih aula. Jadi jawapannya, kalau kita pakai pakaian yang berwarna putih, ia adalah lebih aula, lebih baik, lebih elok. Jika tidak, kalau kita tak pakai pakaian putih keseluruhannya, memadai dialas di mana-mana bahagian luarnya dengan pakaian yang berwarna putih. Memadai hanya kita memakai mana-mana bahagian luar pakaian dengan warna putih, sama ada baju warna putih, kain warna putih, ataupun sebagainya. Tetapi jika pakaiannya berwarna putih dan dialas di bahagian luarnya dengan warna lain, maka tidak mendapat pahala sunatnya. Contohnya kita pakai baju yang dalam ni warna putih, tiba-tiba di luar warna lain, dia kata tak dapat juga pahala memakai pakaian yang berwarna putih pada hari Jumaat. Jadi yang penting dia kata yang warna luar itu adalah warna putih. Jangan pula kalau tak pakai baju warna putih, terbalikkan, baju yang dalam ni warna putih tu tak kat luar, baju yang luar tu tak dalam. Orang kata ini datang daripada mana ni lah, dan sebagainya. Jadi yang penting dia kata sini, pilihlah, ataupun kita jadikan mana-mana anggota tubuh badan kita ni, pakaian luar ini ada yang berwarna putih, sama ada kopiah kita ke, baju ke, ataupun kain, seluar dan sebagainya. Adapun jika bertembung hari Jumaat dengan hari raya, maka hendaklah diutamakan hak hari Jumaat. Dan jika hari raya jatuh pada hari biasa, maka berilah keutamaan hak hari raya. Adapun jika bertembung hari Jumaat dengan hari raya, maka hendaklah diutamakan hak hari raya, hari Jumaat. Kalau bertembung sedemikian, kita utamakan hari Jumaat. Dan jika hari raya jatuh pada hari biasa, bukan hari Jumaat, maka berilah keutamaan hak hari raya. Jadi itu yang berkaitan dengan sekiranya bertembung antara hari Jumaat dengan hari
raya. Kemudian yang seterusnya muka surat 446 berkaitan dengan waktu-waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Manakah waktu-waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat? Mengikut kata ulama, disunatkan supaya membanyakkan doa pada hari Jumaat dengan harapan bertepatan dengan waktu mustajab. Pasti doa akan dikabulkan, kerana pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang dinamakan waktu mustajab. Dalam hari Jumaat itu, sebagaimana dalam satu hadis, Rasulullah kata ada waktu yang mustajab. Jadi waktu yang manakah waktu yang mustajab tersebut? Apakah yang dimaksudkan dengan waktu mustajab itu, dan bilakah waktunya? Jika waktu itu ialah ketika khatib sedang membaca khutbah, bagaimanakah pula kita hendak berdoa pada ketika itu? Sedangkan pada waktu itu kita dikehendaki supaya diam mendengar khutbah. Pada hari Jumaat, khutbah yang dibaca oleh khatib di masjid-masjid tidak sama waktunya. Ada yang dahulu dan ada yang kemudian. Adakah waktu mustajab itu boleh berubah-ubah? Sebagaimana yang kita tengoklah berkaitan dengan doa, memang panjang pembahasannya. Kalau kita kata waktu yang dimustajabkan itu waktu khatib sedang membaca khutbah, bagaimanapun adakah kita dibolehkan kita berdoa sedangkan khatib sedang membaca khutbah? Dan baca khutbah ini berbeza daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kadang-kadang masjid ni awal, masjid yang lain lewat sedikit. Kadang-kadang kalau kita hitung lagi, waktu kita ni negara kita lain, negara lain pula waktunya lain dan sebagainya. Bagaimana penentuan kepada waktu tersebut? Begitu jugalah perbahasannya berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni bagaimana? Kalau kita di sini malam, tempat lain kadang-kadang siang. Bagaimanakah kita nak menentukan waktu tersebut? Waktu yang malam, adakah malamnya sama saja seluruh dunia ini satu keadaan saja, ataupun dia berubah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain dan sebagainya? Jadi jawapannya, yang dimaksudkan dengan waktu mustajab itu ialah pada hari Jumaat terdapat satu waktu. Siapa yang berdoa tepat pada waktu itu, pasti doanya akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu juga tanpa ditangguh-tangguh. Jadi Allah Taala sebut, kalau kita kena tepat pada waktu yang dimustajabkan doa, yang dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terus akan terima doa-doa kita. Kerana kadang-kadang pada hari ini kalau kita bercakap berkaitan dengan doa ini, macam-macam. Ada kadang-kadang kita doa, kita nak supaya Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, Allah Ta'ala terus terima doa kita, permintaan kita dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat apa yang telah diperbincangkan oleh para ulama kita, mana-mana doa yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh dibahagikan kepada tiga keadaan. Yang pertama, kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Itu yang pertama. Kita doa apa yang kita doa, dan sebagaimana ada sahabat yang kalau dia berdoa, sahabat Rasulullah, kalau dia berdoa, dia dimakbulkan doanya. Jadi itu peringkat yang pertama, kita berdoa dan dikabulkan doa kita. Manakala yang kedua, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tak kabulkan, Allah Ta'ala tak terima doa kita, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kadang-kadang kita minta dan kita tak tahu, kalau Allah Ta'ala beri kepada kita, kemungkinan kita akan lalai, kita akan tidak taat kepada Allah dan sebagainya. Sebab itulah Allah Ta'ala tak terima doa kita, tapi Allah Ta'ala ganti yang lebih baik kepada kita. Cumanya kadang-kadang kita tak perasan, kita anggap kita doa Allah Ta'ala tidak kabulkan dan sebagainya, sedangkan Allah Ta'ala ganti kepada kita yang lebih baik. Manakala yang ketiga, kalaulah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tak kabulkan doa kita, Allah Ta'ala tak gantikan dengan yang lebih baik kepada kita, tapi Allah Ta'ala tetap beri juga kepada kita, Allah Ta'ala
akan beri pahala kepada kita dan kita mendapat kebaikan daripadanya di hari akhirat kelak. Jadi nak cerita, kalau kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan dapat kebaikan selalu. Yang pertama, kalau kita doa, Allah Taala terima. Kalau Allah Taala tak terima, Allah Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Kalaulah Allah Taala tak gantikan dengan yang lebih baik, Allah Taala berikan pahala kepada kita. Kesimpulannya, kita berdoa pada Allah, kita yang mendapat kebaikan daripada doa tersebut, sama ada doa kita dikabulkan ataupun tidak. Jadi dalam Islam ini ada banyaklah waktu-waktu yang dimustajabkan doa. Salah satu daripada waktunya ialah pada hari Jumaat. Adapun waktu yang dimaksudkan itu ialah ketika khatib duduk antara dua khutbah di atas mimbar. Di manakah waktunya? Pada hari Jumaat. Disebutkan di sini, adapun waktu yang dimaksudkan itu ialah ketika khatib duduk antara dua khutbah di atas mimbar. Yang mana khatib selesai daripada khutbah yang pertama, kemudian khatib akan duduk sekejap di atas mimbar sebelum khatib memulakan khutbah yang kedua. Ulama kata waktu itulah waktu yang dimustajabkan doa. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita baru bangun daripada tidur, nak doa macam mana, nak baru bangun mama lagi, tengok-tengok semua doa, angkat tangan, kita pun angkat tangan je, buat mulut tak tahu macam mana. Jadi kita kena ready awal lah, sebab waktu itu waktu yang disebut, antara yang disebut juga oleh para ulama, waktu yang dimustajabkan doa pada hari Jumaat semasa khatib sedang duduk di antara dua khutbah di atas mimbar. Jadi ketika itu kita doa lah, tukar-tukar doa kita. Doa pada minggu ni lain, minggu depan lain. Jangan pula susun buat jadual pula. Minggu pertama ini, minggu kedua ada siap-siap jadual permintaan kita dan sebagainya. Sebab waktu tu kadang-kadang ada khatib lama, ada khatib yang sekejap dan sebagainya. Jadi kita kena ready lah. Minggu ni dah minta dah, minggu depan tukar pula yang lain dan sebagainya. Tapi yang penting, mintalah untuk kebaikan kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Ada pula pendapat lain yang mengatakan waktunya ialah bermula ketika khatib duduk di antara dua khutbah sampai imam takbiratul ihram. Ada pula pendapat lain yang kedua yang mengatakan waktunya panjang sedikit. Yang mana bermulanya ketika khatib duduk antara dua khutbah sampailah imam takbiratul ihram bagi salat Jumaat. Kerana apa? Kerana dalam khutbah yang kedua itu terkandungnya juga imam akan berdoa. Kita pun sama-sama ada angkat tangan, ada yang amin dan sebagainya terhadap apa yang imam khatib berdoa ketika khutbah yang kedua. Ada lagi pendapat lain yang menyebut waktunya ialah bermula ketika khatib duduk antara dua khutbah sampai imam selesai solat, iaitu setelah memberi salam. Ada lagi yang tambah lagi yang lebih panjang lagi. Dia kata bermulanya ketika khatib duduk antara dua khutbah sehinggalah solat selesai setelah imam memberi salam. Jadi yang itulah imam bagi salam apa tu, maka sebab itulah kita dalam solat pun kita memperbanyakkan doa. Ketika mana kita sujud, ketika mana kita solat dan sebagainya, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan doa-doa kita itu mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh supaya diam dan mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bagaimanakah pula hanya dengan berdoa pada ketika itu? Kalau kita baca sebelum ni, kita telah bincang semasa khatib berkhutbah kita mesti diam. Bagaimana waktu ini? Waktu yang dimustajabkan doa. Kita nak dengar khatib berkhutbah ataupun kita baca doa, dan bagaimanakah keadaan kita ketika tersebut? Maka dijawab oleh Imam Al-Bulqini, tidak semestinya kita berdoa menyebut dengan lidah. Dia kata berdoa tidak semestinya kita sebut dengan lidah. Tidak perlu kepada berkata-kata, tak perlu kepada berkata-kata, tetapi memadai dalam hati. Dalam hati kita pun kita boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sudah mencukupi, dikira juga sudah mencukupi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang apa doa ini disebut di sini tak semestinya dengan lidah, tak semestinya dengan kata-kata.
Tapi yang dibincangkan juga oleh kalau kita lihat pada ini seorang ibu, kadang-kadang dia seorang bapa, dia kata kepada anak-anaknya dengan kata-kata yang tak baiklah, tak elok. Ada orang kata itu pun sebagai doa juga. Sebab kadang-kadang kita katakan kepada mereka dengan bodoh ke, dengan apa-apalah kata-kata yang tidak sepatutnya. Sedangkan ada para ulama yang bahaskan kata jangan kita mengatakan kata-kata yang tak baik, yang tak elok, kerana ia juga hampir dengan doa, seolah kita doa dia sedemikian. Sebab itulah kita sering kata-kata melontarkan kata-kata keji, kata-kata buruk dan sebagainya. Itulah yang kita susah nak ajar, nak didik dan sebagainya, seolah kata-kata itu sebagai doa kepada mereka. Tapi kita ni alhamdulillah dah okey dah baik sikit lah kita kata daripada segi kata-kata. Kalau Arab lagilah teruk, kadang-kadang dia sumpah anaknya dengan macam-macam sumpahan. Ada yang yabnil kalb, wah, kalau maksudnya wahai anak anjing. Kalau anaknya tak dengar kata, tak dengar apa, dia sebut yabnil kalb, wahai anak anjing. Jadi orang tanya, kalau anaknya itu anak anjing, maknya tu siapa maknya? Sama saja. Jadi maknanya kalau kita lihat memang sumpah-sumpahan sedemikian, memang seolah oleh doa dan sebagainya. Kalau kita dengar pada hari ini pun bagaimana dengan motivasi, cara motivasi dan sebagainya, sepatutnya kita melontarkan kata-kata yang baik supaya kata-kata kita itu menjadi realiti sebagai doa kepada mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Kita disuruh supaya diam dan mendengar khutbah. Berkata pula setengah daripada ulama mutaakhirin, waktu mustajab itu ada hubung kait dengan khatib dan yang mendengarnya, iaitu bermula dari saat duduk khatib antara dua khutbahnya sehinggalah selesai salatnya, seperti mana yang disebut di dalam hadis. Maka tidak perlu lagi dipertikaikan tentang masa dan waktunya setelah ternyata kebenarannya. Demikianlah pendapat Syekh Syaribri yang mengatakan sedemikian. Yang mengatakan kita tak perlu bincang panjang lagi kerana jelas dah dalam hadis yang mengatakan bahawa waktu yang dimustajabkan doa ialah ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa ketika khatib duduk antara dua khutbah, ada yang mengatakan bermula daripada khatib duduk antara dua khutbah sehinggalah selesai khutbah. Ada yang mengatakan bahawa bermula daripada khatib duduk antara dua khutbah sehinggalah selesai solat. Jadi itu perbahasan, perbincangan di antara mereka. Yang penting, yang pastinya waktu tersebut adalah waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disangka oleh Syekh Al-Halabi yang mengatakan ini menunjukkan bahawa waktu mustajab itu berubah-ubah berdasarkan keadaan tempat dan masa. Ini bererti kadang-kadang hanya diperoleh oleh jemaah di suatu tempat dan tidak diperoleh oleh jemaah di tempat lain. Manakala Syekh Halabi pula dia mengatakan bahawa waktu yang dimustajabkan doa itu berubah-ubah daripada satu waktu kepada satu waktu yang lain, daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Oleh kerana itulah dia kata ada setengah tempat mereka boleh, tempat yang lain mereka tidak memperoleh doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat kerana adanya satu waktu yang dimustajabkan doa. Dan walaupun begitu jangan kita lupa, memang kita nampak dalam satu hadis Rasulullah SAW ada menyebut ada seorang yang musafir. Dia musafir ini dalam keadaan disebut dalam hadis itu rambutnya tidak terlurus. Begitu juga pakaiannya ada kesan-kesan daripada musafir, kotor, ada comok dan sebagainya. Begitu juga dengan keadaannya yang penat, lelah dan sebagainya. Memang dia jelas dia dalam keadaan musafir. Sedangkan apa yang kita bincang, kalau kita bincang daripada perbahasan ulama, antara waktu yang dimustajabkan doa antaranya juga ialah doa orang yang musafir. Mereka yang musafir itu pun salah satu daripada keadaan waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini disebut lelaki tadi dia dalam keadaan musafir. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, itu ini dia minta kepada Allah, wahai Tuhanku berilah kepada aku dan sebagainya, dia minta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh.
tapi Allah Ta'ala tak makbulkan doanya. Apabila diselidik, selidik punya selidik, rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut, bagaimanakah aku nak menerima doanya sedangkan pakaiannya daripada yang haram, makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram. Boleh dikatakan banyak sumber yang diperolehi olehnya daripada sumber yang haram. Allah Ta'ala kata, bagaimana aku nak mustajabkan doanya. Jadi walaupun kita banyak waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, waktu ini dimustajabkan doa, waktu ini diberikan kelebihan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada perkara yang boleh menyebabkan doa kita tidak diterima. Waktu tersebut kita tak boleh ambil kesempatan daripadanya oleh kerana keadaan-keadaan kita yang tentu. Jadi sebab itulah dalam kita berdoa dan sebagainya, di samping kita berdoa, kita juga kena nilai diri kita dan sebagainya, supaya doa yang kita doa itu diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu kita juga mendapat kebaikan daripada doa-doa yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa perkara sambungan daripada perkara-perkara yang sunat pada hari Jumaat, yang kalau kita lakukan maka kita mendapat kebaikan, mendapat pahala insya-Allah. Bonusnya lebih yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbincangan kita yang seterusnya berkaitan dengan ada satu tajuk lagi, ambil alih tugas imam yang batal. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang seterusnya. Dan insyaAllah sekali lagi kot baru habis kita berkaitan dengan solat Jumaat sebelum daripada masuk kepada solat khauf. Ada apa-apa perbincangan ataupun persoalan terhadap apa yang kita bincangkan pada malam ini? Asyik tak ada, sebab kita banyak bincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat panjang lagi lah, banyak lagi kalau kita nak bincang yang tidak disebut di sini. Apa perkara yang disunatkan pada hari Jumaat, contohnya potong kuku, kerak kuku, dan banyak lagi memakai wangi-wangian dan sebagainya. Banyak lagi yang perkara-perkara yang disunatkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat, mengambil kesempatan Sayyidul Ayyam untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak ada apa-apa, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.